Saya tak kisah sangatlah soal orang datang makan semua ataupun dengar ceramah. Saya puas hati kerana Najib mesti tak tidur malam. Sebab dia ingat, lepas 2-3 tahun yang lepas, dia rasa bahawa pengundi ini dah kembali sayang kepada dia. Dengan keputusan yang berlaku di negeri Melaka, kemudian di negeri Johor, Sabah, Sarawak tu lain sedikitlah sebab faktor politik di Sabah dan Sarawak berbeza dengan Semenanjung. Tapi kekalahan di Melaka dan Johor itu bagi keyakinan kepada Najib bahawa orang dah sayang sangat kepada dia dan dia dah mula bercita-cita untuk jadi Perdana Menteri balik. Saya ingat Rosmah dah pilih ni, beg tangan mana, kasut mana nak beli untuk akad sumpah lepas ni. Sebenarnya bila kita lihat kepada keputusan-keputusan pilihan raya yang lepas, tidak ada tanda-tanda sebenarnya bahawa pengundi sebahagian besarnya telah kembali kepada UMNO Barisan Nasional. Yang berlaku ialah dua perkara. Pertama, penyokong tegar Keadilan dan Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk tidak keluar mengundi. Dia tak balik mengundi, dia rasa tak payahlah, aku pun macam demam-demam, sejuk suam, jadi dia tak keluar mengundi. Dan faktor kedua ialah pengundi atas pagar yang dulunya mengundi Pakatan Harapan dan menolak UMNO Barisan Nasional dalam 2018, walaupun mereka tidak kembali kepada UMNO Barisan Nasional dalam dua pilihan raya negeri yang lepas, mereka menukar undi itu kepada Perikatan Nasional. Sebab itu, sebulan yang lepas saya beritahu 2-3 orang bahawa kita kena uji teori bahawa pengundi kita ini ada kelesuan politik. Sebab kalau kita nak kembalikan gelombang untuk kita pastikan Najib UMNO Barisan Nasional tidak berkuasa sekali lagi, kita kena tangani dua perkara. Pertama, kita kena pastikan bahawa pengundi tegar Pakatan Harapan naik paling kurang 10%. Kalau kita berjaya pastikan yang keluar mengundi dalam PRU akan datang melepasi 70%. InsyaAllah kita menang. Sebab dalam pilihan raya dekat Melaka, dalam pilihan raya dekat Johor, jumlah yang keluar mengundi hanyalah tak sampai 60%. Jadi itu yang pertama yang kita kena buat. Yang kedua, kita kena cuba yakinkan balik paling kurang 5% daripada pengundi atas pagar supaya beralih kepada kita. Sebab itu kita kena semak sama ada betul ke tidak ada kelesuan politik di kalangan pengundi-pengundi kita. Baik yang muda, yang atas pagar, yang penyokong tegar dan lain-lain. Macam mana nak semak? Kalau kita demam sekarang macam-macam. Ada COVID test lah, RTK lah, PCR lah. Kalau orang politik, kalau nak semak ada kelesuan politik atau tidak, macam mana kita buat? Jangan buat ceramah saja tau. Ceramah saja tak tentu kita boleh baca sebab dia percuma. Jangan buat macam UMNO. UMNO Barisan Nasional hari ini dekat Kelantan kerah sehabis-habisan keseluruhan jentera dan wang rakyat untuk berkempen jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Aku pun tak faham apa aspirasi keluarga Malaysia ni. Kalau tanya keluarga biasa, dia minta satu je. Minyak masak turun sikit boleh ke tidak? Tapi dia kerah semua, dia bayar semua, nampak ramai lah. Tapi itu tidak membantu kita mengetahui betul ke tidak ada kelesuan politik. Sebab itu, kita ambil pendekatan yang berbeza. Apa kita buat? Kita buat majlis kutipan dana, kita jual tiket, kita jual meja, tengok orang datang ke tidak. Sebab kalau memang jual buka 100 meja, datang 20 meja, confirm tutup kedai lepas tu.
Saya dah melalui perkara ini sebelum ini. Masa 2016, 2017, 2018. Masa itu semua rakyat kata, oleh kerana Pakatan Rakyat telah berpecah, Anwar Ibrahim dalam penjara, pimpinan pembangkang pada ketika itu bergaduh, ada tentangan terhadap penyertaan Tun Mahathir dan Bersatu. Sembang, tak habis cerita. Jadi saya kata tak apa, kita uji dekat bawah. Let's go on the ground and see if you provide a clarity in what you want to do, can you convince them? And you will be able to see whether you convince them if they are willing to part with their money. Dan itulah yang berlaku. Kami turun ke kampung, ke bandar. Yang bandar tak apalah, makan dan bagus dalam dewan macam ini. Yang saya paling ingat dalam kempen PRU yang lepas, saya sampai kat Temeloh pukul 11 lebih malam dengan truk tu. Dah habis ceramah semua, dah penat nak balik ni. Ada makcik datang, berlari-lari, nak jumpa juga. Saya kata tak apa pakcik, terima kasih datang, dah lewat balik. Dia tak. Saya nak bagi duit. Saya ingat kenapa duit tu, sampai sekarang saya ingat RM20. Saya ingat sebab apa? Dah lah dibagi duit, dia stapler ucapan pula dekat duit tu. Aku balik, aku nak kena buka stapler. Di mana-mana kita pergi, 2018 dahulu, apabila rakyat sendiri, orang kampung sendiri datang, dia dengar, dia yakin dengan apa yang kita nak buat, bukan dia minta duit. Dia ambil duit dia, RM10, RM5, RM20. Itu tanda-tanda ada kebangkitan. Sebab itu saya kata, Najib tengok ni, tiap-tiap malam dia tengok apa yang kita buat. Dan memang kita nak tunjuk kepada dia, di Kuala Lumpur penuh, di Johor Bahru penuh, di Pulau Pinang malam ini saudara-saudari penuh juga melambangkan kita sudah ada tanda-tanda awal yang kita akan bangkit dan kita boleh menang dalam PRU yang akan datang. Jadi saya tengok Izzah lancarkan Liga Penalti. Saya tengok penalti ni tinggalkan Najib juga. You know. Susah pula. Kita main bola daripada PRU 2018 sampai sekarang, kita mengawal penuh permainan. Cuma kita ada satu masalah saja. Kita belum skor lagi.